ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang masyhur yang dikenali dengan Imam Nawawi, yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan zikir dan doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ketika melaksanakan solat istisqa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada solat yang dikenali sebagai solat istisqa. Sebelum daripada kita bincang berkenaan dengan solat istisqa, kita kena faham apa makna istisqa. Istisqa ni maksudnya minta hujan. Ketika negara ataupun negeri ataupun sesebuah kawasan ditimpa kemarau yang panjang, ditimpa kemarau, maka disunat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita hujan. Ulama fiqh melihat kepada ada beberapa kaifiat, cara yang warid daripada Rasulullah dan para sahabat dalam melaksanakan ataupun dalam meminta hujan. Maka akhirnya ulama fiqh membuat kesimpulan bahawasanya meminta hujan ini ada 3 kaifiat. Yang pertamanya adalah kita berdoa, sama ada berdoa dengan bahasa Arab ataupun bahasa kita, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kaifiat yang pertama. Di mana-mana saja doa tamutu ke mana kita berdoa. Kaifiat yang kedua adalah kita berdoa selepas daripada sembahyang sunat, selepas daripada sembahyang fardu, dan di dalam khutbah. Benda yang kita sebut saat itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya adalah kita melakukan solat istisqa. Berdoa dengan cara kita melakukan solat yang dinamakan sebagai solat minta hujan. Baik. Katanya zikir ketika melaksanakan solat istisqa disunatkan untuk berdoa, berzikir dan memohon ampun dengan semua ketaatan dan ketundukan. Kita berzikir, memohon ampun dengan semua ketaatan dan ketundukan, dengan penuh khusyuk. Doa-doa yang dikemukakan pada salat ini cukup dikenali. Antaranya Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan mujallilan sahan 'amman tabaqan da'ima. Ini doa yang comel kita baca ni, sebab doa ni warid daripada ataupun di riwayat dalam beberapa asar. Cuma doa ni tu imam baca. Doa ni tak imam dengar apa, takkan nak bawa kita. Tak depan komas pandai. Baik. Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an ghadaqan mujallilan sahan 'amman tabaqan da'ima. Allahumma 'ala adh-dhirabi wa manabiti asy-syajari wa butuni al-awliya. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a wasqina min barakatis sama'
وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. Artinya, ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami yang deras dan lebat, hujan yang menyuburkan dan berakibat baik. Kita ada hujan yang akibat dia tidak baik. Baik. Hujan yang lebat lagi bermanfaat dan menyeluruh. Hujan yang menghujam, menyeluruh, turun bertubi-tubi dan terus menerus. Ya Allah, turunkanlah hujan pada tanah gersang, lahan tandus, tempat tumbuhnya pepohon dan dasar lembah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu, kerana sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Oleh kerana itu, turunkanlah hujan kepada kami dengan lebat. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, tumbuhkanlah tertumbuhan bagi kami, gemukkanlah haiwan ternak kami, turunkanlah keberkatan langit kepada kami, dan tumbuhkanlah keberkatan bumi untuk kami. Ya Allah, hilangkan dari kami kesengsaraan, kelaparan dan telanjang. Lenyapkan dari kami segala musibah yang tidak akan ada yang mampu melenyapkan melainkan Engkau. Baik, itu doa yang comel kita baca. Kemudian katanya, dianjurkan pula apabila ada orang soleh di antara mereka untuk menjadikannya perantaraan dalam meminta hujan dengan mengucapkan. Maksud dia, kita bertawassul dengan orang soleh. Kata ni siapa kata siapa? Kata Imam Nawawi. Sandaran dia, nanti kita tengok bagaimana sandaran dia. Baca lagu mana? Allahumma inna nastasqi wa natashafa'u ilaika bi'abdika fulan. Artinya, ya Allah, sungguhnya kami memohon hujan kepadamu. Kita minta dengan Allah, bukan minta dengan makhluk. Hujan ni kena minta dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon hujan kepadamu melalui hamba-Mu si fulan ini. Contoh kita kata ada zuriat Rasulullah, ada ulama yang kita tengok soleh dia. Ya Allah, kami minta hujan dan kami menjadikan orang ini sebagai perantaraan, ya Allah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Nanti kita tengok hadis Sayyidina Umar. Jadi Imam Nawawi sungguh kita buat lagu ni sebenarnya ada sandaran. Sandaran tengok lagu mana? Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Umar bin Al-Khattab pada musim kemarau berdoa meminta hujan dengan perantaraan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas adalah pak saudara Rasulullah. Dia ucap lagu mana? Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawassul kepadamu dengan nabimu. Masa Nabi hidup kami bertawassul dengan Nabi, sehinggalah Engkau menurun hujan untuk kami melalui doa Nabi. Sesungguhnya saat ini kami bertawassul kepadamu dengan pak cik Nabi-Mu, pak saudara Nabi-Mu, maka turunlah hujan kepada kami. Maka hujan pun turun. Meminta hujan dengan perantaraan orang yang soleh yang masih hidup juga diriwayatkan daripada Muawiyah dan selainnya. Maksudnya sahabat-sahabat melakukan perkara ini ketika melaksanakan solat istisqa. Cuma bab tawassul ni dia ada perbincangan yang panjang. Bab tawassul, hamba ringkaskan cerita. Di sana ada tawassul yang disepakati oleh ulama, tanpa ada khilaf. Tawassul yang disepakati oleh ulama adalah kita berdoa kepada Allah dengan menjadikan amalan kebaikan kita sebagai perantaraan. Hal itu tak ada khilaf di kalangan ulama, mengatakan dituntut dan disyariatkan berdasarkan kepada hadis Rasulullah menceritakan 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Batu besar tutup pintu gua. Nak buat apa ni? Tak akan nak tolak, tak boleh dah. Hidup dengar dah. Mana kita ni? Tak ada cara lain dah kita ni. Sama ada kita menunggu kematian ataupun kita berdoa kepada Allah dengan amalan soleh yang kita buat. Maka yang pertama berdoa, ya Allah, aku sesungguhnya aku ada kedua ibu bapa dan aku tidak akan mendahulukan orang lain melainkan kedua ibu bapa. Lepas tu dia minta-minta, lepas tu buka sikit. Hak yang kedua pula, ya Allah, aku ada sepupu aku, hak puang comel gini. Aku nak berzina dengan dia, tapi sampai masa dia tak mahu ditolak. Lepas tu sampai masa dia susah, dia mari minta dengan pertolongan dari aku. Aku kata boleh, tapi dengan syarat sekian berzina dengan aku.
acu nak berzina, tiba-tiba dia kata mu kena takut kepada Allah. Jadi aku pun binti dia aku tinggal kepada mu kerana aku takut. Lepas tu buka sikit. Hak yang ketiga sebut amalan kebaikan dia. Akhirnya terbuka pintu gua tersebut. Maka sebab itulah ulama kata bertawassul dengan amalan kebaikan, satu sepakat ulama mengatakan dibolehkan. Bertawassul dengan Nabi dengan maksud bertawassul dengan kasih kita kepada Nabi. Begitu juga sepakat ulama mengatakan dibolehkan. Kerana kasih kita kepada Nabi itu adalah amalan kebaikan kita. Ya Allah, aku bertawassul, aku bermohon kepadamu ya Allah agar memberi kepada aku benda ni dengan aku bertawassul dengan Nabi. Maksud bertawassul dengan Nabi adalah bertawassul dengan cinta aku kepada Nabi, dengan beriman aku kepada Nabi. Itu berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Hak yang berlaku pertelingkahan adalah bertawassul dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majoriti ulama membolehkan. Ada segelintir ulama mengatakan tidak dibolehkan. Baik. Katanya ketika melaksanakan solat istisqa, disunatkan membaca seperti bacaan solat hari raya yang telah kami jelaskan sebelumnya. Setelah dak iftitah, bertakbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Sama seperti solat hari raya berikut. Berbagai perkara yang berkaitan dengan 7 kali dan 5 kali takbir, semuanya sama. Setelah itu disambung dengan khutbah sebanyak 2 kali yang berisi istighfar dan doa. Jadi khutbah raya ni kena banyak dia, kebanyak beristighfar. Dah apa banyak istighfar? Kerana kemarau yang panjang, tak turun hujan ni adalah bala daripada Allah kerana maksiat yang dilakukan. Baik, kerana maksiat yang dilakukan. Kemudian kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dan sesuai dengan syarat periwayatan Muslim. Syarat ni syarat yang bertepatan dengan syarat Imam Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, beberapa orang wanita menangis mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis, orang puang nangis, maka baginda berdoa, Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an mari'a nafi'an ghaira dar ajilan ghaira ajil. Ini pendek sikit. Dia ada doa panjang, doa pendek. Cari doa pendek ya. Hak panjang tu baca hak ingat dah. Dia jadi gitu kan. Panjang ni payah nak apa pendek dah lah. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami yang deras dan lebat. Hujan yang menyuburkan dan berakibat baik. Hujan yang bermanfaat dan tidak membawa bencana. Hujan yang datang secepatnya dan tidak terlambat. Baik. Itu doa yang penuh Rasul baca dan molek. Baca kalau sekiranya kemarau. Cuma tempat kita lah ni, kita kata kemarau tu tak dah. Hujan yang mengakibatkan bencana pula. Maka di sana ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Nanti kita akan jumpa di mana, mungkin ada beberapa bab lagi. Rasul ajar kepada kita supaya kita doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunlah hujan yang mendatangkan manfaat. Baik. Kami riwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa meminta hujan, baginda mengucapkan Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wa anshur rahmatak wa ahyi baladakal mayyit. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada para hamba-Mu, kepada binatang ternakmu, sebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati. Negeri yang mati, negeri yang kawasan yang tandus, yang tak ada air, binat mendepuk, pokok-pokok pun tak tumbuh. Jadi apabila turun hujan, apa akan tumbuh pokok-pokok. Kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Di bahagian akhir Abu Daud mengatakan hadis ini sanadnya bagus. Daripada Aisyah dia berkata, orang ramai mengadu kepada Rasulullah tentang tidak turunnya hujan. Baginda memerintahkan agar diambilkan mimbar dan diletakkan di lapangan tempat solat. Kemudian baginda menjanjikan kepada mereka untuk keluar keesokan harinya ke lapangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mula nampak di ufuk timur. Kemudian baginda duduk di atas mimbar, lalu baginda bertakbir
bertahmid dan bersabda, innakum syakautum jadba diyarikum wastikhar al-matari an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu subhanahu an tad'uhu wa wa'adakum an yastajiba lakum. Artinya sesungguhnya kamu mengadu tentang kekeringan di wilayah kamu dan kelewatan datangnya hujan daripada waktu biasanya, padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan kepada kamu untuk mengabulkan doa kamu. Ceritanya ada sekumpulan daripada sahabat khabar kepada Rasulullah. Padahal Rasul bukan tak tahu, Rasul tahu sebab Rasul hidup sekali. Mari khabar kepada Rasul bahawa sebenarnya kemarau teruk ni. Ya, apabila kemarau, mereka penduduk Madinah kerja dia adalah nanang. Orang yang nanang kalau tak ada air ni jadi masalah. Baik. Lepas tu mereka ternak binatang. Kalau tak ada air hujan, makanan binatang tak ada. Rumput-rumput tak tumbuh. Jadi dan rumput tak tumbuh, nak perah susu mana? Kering eh. Tak ada susu sebab tak cukup makanan. Jadi orang pun lapar, binatang pun nak hidup. Maka bakat mari ngaduha kepada Rasulullah. Dan apa mari ngaduha kepada Rasulullah? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Sepatut dia tempat sahabat-sahabat khabar kepada dia mengadu. Memang asal tempat mengadu hal adalah Allah Subhanahu wa taala. Khabar kepada Rasulullah mengharapkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia khabar kepada Rasulullah pun khabar lagu ni. Esok siap tepat untuk Rasul berkhutbah, bukan di masjid, di padang. Kupu belaka. Jadi apabila kupu belaka, maka Rasul mula berkhutbah dengan bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul ni khutbah ni sebelum sembahyang khutbah dulu. Dan nanti kita akan cerita pula, Imam Nawawi akan cerita sembahyang khutbah. Kan kita gaya sembahyang dulu baru khutbah. Dan kita buat ni sembahyang minta hujang, dia masa sembahyang gaya. Sembahyang dulu baru khutbah. Tapi hak ni khutbah dulu baru sembahyang. Sebenarnya boleh belaka buat dua-dua. Boleh belaka buat dua. Nak khutbah dulu baru sembahyang ataupun sembahyang dulu baru khutbah. Sebab hak ni Rasul dia khutbah dulu. Rasul kata lagu mana? Lepas daripada Rasul bertahmid, lepas daripada Rasul bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, Rasul khabar mengadu hal kepada aku bahawasanya kampung-kampung kamu sedang dilanda kemarau dan lambat hujan turun. Dak sampai masa dah tak turun lagi hujan. Lepas tu Rasul khabar dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu supaya kamu berdoa kepadanya. Dan Allah Ta'ala telah berjanji kepada kamu untuk mengabulkan doa kamu. Ini dua perkara. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ud'uni astajib lakum. Doa kepada aku nescaya aku berkenan untuk kamu. Baik. Kemudian baginda berdoa. Ini doa Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai situ tak ada masalah. Kadang-kadang ada kat orang kita ni tengok doa imam, imam baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kata tu imam baca Fatihah dia dalam doa. Dia dah nak buat apa ni? Habis benda nak komen belaka. Ingat dalam Facebook je komen. Dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp. Hak tu ingat komen, dalam Telegram ke apa. Rupanya doa tu imam pun dia komen. Orang baca tu ada sandaran lah. Ni Rasul baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lepas tu la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Jadi kalau kita faham antal ghani wa antumul fuqara ni, kita rasa lain dalam hati kita. Maksud antal ghanimu adalah Tuhan yang maha kaya. Kami ni tak ada benda ya Allah. Anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Maksud dia benda, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Ya Allah, Engkaulah Allah, zat yang tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau. Tengok sebelum daripada berdoa,
Puji Allah Ta'ala dulu, puji Allah Ta'ala dulu. Engkau maha kaya, sedangkan kami fakir. Turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah apa yang engkau turunkan sebagai kekuatan dan sarana kami sampai waktu tertentu, sehingga kami meninggal dunia, sehingga kami bertemu denganmu. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya. Baginda tetap dalam keadaan demikian sampai terlihat putihnya ketiak baginda. Rasulullah dalam doa minta hujan, doa sampai angkat tangan gini. Nampak akak sungguh tangan berdoa. Baik, kemudian baginda membalikkan punggungnya ke arah khalayak dan membalikkan selendangnya. Zo, cuba mari mari sini kejap. Pinjam kejap. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai rida. Nanti kita nak tunjuk rida. Dia rida dia ada hak 4 segi. Ada hak yang 3 segi. Ini hak 4 segi. Masa tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Baik. Lepas tu kemudian baginda membalikkan punggungnya ke arah khalayak. Maksud dia Rasulullah hadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadap ke kiblat dan membalikkan selendangnya sambil terus mengangkat kedua tangannya. Maksud membalik, hak kanan tak sebelah kiri, hak kiri tak sebelah kanan. Lepas tu hak atas tak bawah, hak bawah tak atas. Ni kalau hak yang 4 segi, kalau 3 segi nak buat mana? 3 segi kanan kiri, kiri kanannya. Ni hak yang Rasul buat. Sebab itulah ulama fiqh memasukkan antara perkara yang disunatkan bagi orang hak yang sembahyang istisqa, sama ada imam ataupun makmum, buat gini ya. Kita kata dah buat benda gitu pelik. Rasulullah buat. Rasulullah buat. Dah apa nak pusing kat bawah? Dah Rasulullah suruh buat lagu tu. Pusing dah. Dah apa cikgu ajak surat? Rasulullah suruh buat lagu tu. Dah apa berlari di antara Safa Marwah? Rasulullah suruh buat lagu tu. Jadi bapak kita pusing. Ikutlah cara lagu mana pun. Memang ada ulama fiqh dia kata hak ni ambil tangan kiri kau ni nak mudah je. Okey ni buat apa? Okey ni kanan, ni kiri, atas bawah. Kita cabut dulu. Pusing. Hak ni kita tak alik ni, hak bawah tak atas, kanan tak kiri, kiri tak kanan. Okey selesai. Itu dah buat jadi dak gini. Kali lagi Tengok hak ni kanan, hak ni kiri, hak ni atas, hak ni bawah kan. Kita tukar. Kita tak kita tak betul kan? Gitu tak apa. Lepas tu duduk gitu lah. Balik sampai ke rumah duduk gitu lah. Dah buat apa? Maksudnya adalah sebagai isyarat supaya Allah Subhanahu Wa Taala tukar daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, daripada kemarau kepada hujan. Rasul buat lagu tu. Jangan orang kata pelik buat lagu tu. Pelik buat ni kan dia, kita kena faham di sana ada benda yang dinamakan sebagai amrun ta'abbudi. Orang hak yang nak pakai logik akal, nak pakai logik akal belaka di sana ada benda amrun ta'abbudi. Ni adalah perintah. Walaupun kita tidak faham makna, tapi sebenarnya kita faham makna. Ia adalah sebagai isyarat. Minta Allah Ta'ala tukar daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Baik. Kemudian Rasul terus berdoa. Kemudian baginda menghadap khalayak. Menghadap khalayak pusing semula, hadap kepada ahli Jumaat. Dan turun dari atas mimbar. Lalu solat 2 rakaat. Tidak lama kemudian Allah Ta'ala menciptakan mendung yang berguruh dan mengeluarkan peti. Allahu Akbar. Duduk sebentar, guruh. Tubik lalu dah. Ada satu cerita disebut dalam beberapa riwayat. Ini bukan riwayat ni, riwayat lain. Tengah Rasul berkhutbah, tiba-tiba orang Arab Badui dari pendalaman tu mari. Tengah Rasul berkhutbah Jumaat. Ya Rasulullah. Dia kata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mal wa ja'al 'iyal fad'u Allah lana. Dia kata Rasulullah, habis dah harta Rasul habis. Binatang bukan banjir ni. Dak banjir lagi, dak tu kemarai. Patut kaki banjir lagi, kaki banjir. Habis harta rosak. Lepas tu keluarga habis pakat lapar belaka. Mintalah ya Allah turun hujan.
Doalah kepada Allah agar turun hujan. Rasulullah tak ada tangan lalu doa. Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut dia kata lagu mana? Dok dang nak habis Rasulullah doa. Hak yang asa awan kosong penuh. Awan hak mari jadi mendung, turun hujan selebat-lebat. Seminggu turun hujan. Minggu depan mari pula. Ni disebut dalam riwayat, dalam hadis. Mari minggu depan mari pula, ya Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala berhenti hujan. Banyak sangat dah. Maka Rasulullah doa supaya Allah Taala turunkan hujan di kawasan lembah, di kawasan bukan memberi mudarat apa semua sekali. Baik, hak ni pun sama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amu pernah cerita dah sebelum daripada ni. Amu nak cerita pula pengalaman. Masing-masing ada pengalaman, tapi pengalaman hak yang kita cerita ni kita cerita hanyalah kerana untuk menceritakan, untuk menzahirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masa duduk Syria, tahun tu kemarau. Ahli kaji cuaca apa semua sekali khabar dak turun hujan. Panjang kemarau tahun ni. Memang tahun tu panas pelik. Baik. Jadi last sekali Wizaratul Awqaf ni Kementerian Wakaf. Kalau tempat kita gak macam ke JAKIM gitulah. Jabat agama gitulah. Wizaratul Awqaf dipanggil Kementerian Wakaf. Ia bahagian agama. Dia mengarahkan seluruh masjid di Dimashq melakukan sembahyang istisqa selepas sembahyang Jumaat. Selepas sembahyang Jumaat. Allahu Akbar. Lepas sembahyang istisqa. Masjid tu buat, masjid ni buat, pakak buat dah ke. Tapi Dimashq ni adalah di antara negeri yang masyhur dengan ramai orang soleh. Ramai orang-orang soleh. Ramai ulama. Ramai orang-orang soleh di Dimashq. Baik, Amal malah nak ceritalah tentang bagaimana keadaan masyarakat Dimashq. Nak ceritanya petang lepas daripada sembahyang Jumaat kita balik rumah. Turun dah hujan. Turun manik besar-besar ni. Kali pertama kita tengok turun hujan batu. Manik besar ni. Tak tu besar ni. Kalau besar ni tak berani kita. Besar ni. Oh, kita turun hujan. Petang tu. Hak kata panas panjang tu, petang tu turun dah hujan. Sikit. Esok kan, hari Sabtu tu selebat-lebatnya. Sampai ke kota Dimashq tu tak nak jalan. Sebab itu salji. Lebat. Jalan habis tutup belaka. Jalan. Tak nak jalan. Sekolah terpaksa cuti hari tu. Kita masuk kelas. Masuk kelas. Lepas tu pihak jabat kata, mudir kata, hari ni kita cutilah. Menyambut banyak sangat salji tu. Orang Dimashq kata dah berapa puluh tahun, 20 tahun tak penuh lagi ke 20 ke 30 tahun lah. Tak penuh Ya biasa ada, setiap tahun ada je salji, tapi dia kota Dimashq sendiri dah banyak mana. Kalau banyak luar-luar lah. Kawasan-kawasan pinggir-pinggir banyak lah. Tapi tahun tu Allah banyak sungguh. Baik, kita nak ayat dia berkat sungguh sembahyang minta hujan. Hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Dan nama ingat dulu masa zaman berkecil dululah di Kelantan pernah juga kemarau. Dan orang sembahyang minta hujan. Duk semata tak ada lama turun hujan. Tapi hamba lupa dah tahun berapa pun sekali, dah ingat dah siapa yang jadi imam. Tapi hamba ingat lama dah masa berkecil dulu. Baik, jadi kecil lagi. Katanya lagi kemudian tidak lama kemudian Allah Ta'ala menciptakan mendung yang berguruh dan mengeluarkan peti. Kemudian turunlah hujan dengan izin Allah. Baginda belum sampai ke masjid baginda. Namun hujan turun dengan lebat. Baginda belum sampai ke masjid. Tak ada nak balik masjid. Tak ada nak pergi masjid. Kan saat ni kan duduk padang kan. Tak ada nak sampai masjid Lebat selebatnya. Dah rumah kan rumah Rasulullah tapi masjid kan. Baik. Namun hujan turun dengan lebat. Ketika baginda melihat orang ramai bergegas menuju ke tempat teduh, baginda ketawa. Apabila hujan ni pakak lari cari tempat teduh lah. Rasul suka lah. Suka buat apa? Kau tadi duduk gaduh nak minta hujan. Apabila hujan turun pakak lari pula. Tu Rasul suka. Tu baginda ketawa hingga kelihatan gigi gerahangnya. Rasul tak suka macam kita. Kita suka macam hatu bunyi. Tengah malam tu beremang nyengil lah suka.
catur gaya suka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak suka kakak. Kalau Rasulullah suka hanya menampakkan gigi. Rasulullah senyum, suka. Oh, dah suka apa? Macam kita cerita tadi lah. Baginda pun bersabda, asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni 'abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu dan bahawa aku adalah hamba dan utusan Allah. Perlu difahami, dalam hadis ini dijelaskan bahawa khutbah dilakukan sebelum solat. Baik, demikian pula dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini diertikan bahawa khutbah sebelum solat hukumnya boleh sahaja. Nak buat sebelum solat apa-apa tak ada masalah, boleh. Baik, namun yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, karya para sejawat kami, karangan ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, dan selain mereka bahawa dianjurkan untuk mendahului solat sebelum khutbah berdasarkan hadis-hadis lain bahawa Rasulullah mendahului solat sebelum khutbah. Wallahu alam. Ada beberapa hadis, beberapa riwayat. Disunatkan untuk menggabungkan antara doa dengan suara kuat dan doa dengan suara perlahan. Biar bunyi, tak bunyi, bunyi, tak bunyi. Doa. Maksudnya kadang-kadang kuat suara, rendah, kuat, rendah. Baik. Serta mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan doanya ada seperti berikut. Allahumma amartana bidu'aik wa wa'adtana ijabatak wa qad da'awnaka kama amartana فأجبنا كما وعدتنا. الله bagusnya makna dia. اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا وإجابتك في سقيانا وسعة رزقنا. Artinya, ya Allah, tengok makna dia, ya Allah, engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepadamu dan engkau menjanjikan kepada kami bahawa engkau pasti mengabulkannya. Lepas tu kami telah berdoa kepadamu seperti apa yang engkau telah perintahkan. Oleh kerana itu kabulkanlah doa kami seperti apa yang engkau janjikan. Baik, ya Allah, berilah kami keampunan di atas apa yang telah kami kerjakan dan kabulkanlah permintaan hujang kami dan keluasan rezeki kami. Kemudian disambungkan dengan berdoa bagi kaum mukminin dan mukminat, membaca solat Nabi membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca satu atau dua ayat Al-Quran, dan terakhir imam mengucapkan astaghfirullah li wa lakum. Macam kita khutbah Jumaat kan? Astaghfirullah li wa lakum, aku memohon keampunan kepada Allah bagiku dan bagi kamu. Sepatutnya berdoa dengan doa ditimpa kesusahan dan dengan doa yang lain. Doa yang ditimpa kesusahan, doa yang lain, berdoa dalam doa minta hujang. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Allahu akbar. Kalau kita, Allah Taala bagi kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat, lepas tu Allah Taala jaga kita daripada azab neraka, benda lagi kita nak. Hamba yang dapat perkara ini adalah hamba yang paling berbahagia. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang dapat menyelamatkan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa lain yang kami sebutkan dalam hadis sahih. Doa lain yang kami sebutkan dalam hadis-hadis sahih. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Um, pada salat istisqa imam berkhutbah 2 kali seperti khutbah dalam salat hari raya. Pada kedua khutbah tersebut imam bertakbir, bertahmid, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan permohonan ampun sampai menjadi majoriti yang diucapkan dalam khutbahnya. Biar banyak dalam khutbah istighfar, banyak dalam khutbah istighfar. Sebab dia, sebab dalam Al-Quran Allah Taala sebut, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada sebahagian daripada ulama salaf, orang tu mari orang tu dia nanang tapi tak ada hujang, payah, hujang tak turun. Mari tanya dia nak buat mana, dia kata banyak istighfar banyak. Hak kedua pula mari nikah lama tak ada anak, lepas tu ada dak amalan-amalan hak yang nak cepat boleh anak. Dia kata banyakkan istighfar.
Hak yang ketiga pula, mari. Tak ada harta, tak ada pitih. Dia kata istighfar, banyakkan istighfar. Hak yang keempat, nak kebun. Tak ada orang lain ada belakang kita, ada orang ada amalan-amalan. Istighfar banyak. Habis orang mari masalah, dia suruh istighfar je. Amalan istighfar je. Siapa kau orang pelik? Lepas tu orang tanya dia, apa suruh istighfar? Dia kata Allah Ta'ala kepada Al-Quran, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku berkata, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang maha pengampun. Allah Ta'ala Tuhan yang mengampun. Apabila kamu beristighfar, yang pertama Allah Ta'ala bagi benda, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah Ta'ala akan turun hujan kepada kamu dengan lebatnya. Mengistighfar, Allah Ta'ala bagi hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Allah Ta'ala akan bantu kamu dengan harta benda. Bi amwalin wa banin, anak pinak. Anak pinak Tuhan bagi kepadamu. Wa ja'al lakum jannatin. Allah Ta'ala akan jadikan untuk kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Jadi istighfar disebut secara jelas dalam Al-Quran. Orang yang perbanyakkan istighfar tu antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sebab habis orang mari jumpa dengan ni masalah disuruh istighfar je. Jadi kita ada masalah dalam hidup. Antara jalan untuk keluar daripada permasalahan tersebut adalah beristighfar kepada Allah Ta'ala. Perbanyakkan beristighfar. Lepas tu seseorang mungkin membaca istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Nescaya Dia akan mengiringkan hujan kepadamu dengan lebat. Diriwayatkan daripada Umar bahawa dia berdoa minta hujan, dan doanya yang terbanyak adalah doa memohon ampun. Dalam doa Sayyidina Umar ketika minta hujan, hak paling banyak beristighfar kepada Allah. Hak paling banyak. Dia semata astagfirullah, dia semata astagfirullah, dia semata astagfirullah, dia semata astagfirullah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, majoriti doa yang diucapkan adalah doa memohon ampun. Khutbah dimulakan dengan doa tersebut. Khutbah dimulakan dengan istighfar. Kan kita kalau semayang, kalau khutbah raya, sunat kita bertakbir pada khutbah yang pertama sebanyak 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Kalau semayang, rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Tapi kalau khutbah pertama dimulakan takbir sebanyak 9 kali, khutbah yang kedua dimulakan takbir sebanyak 7 kali. Tapi khutbah sembahyang istisqa dimulakan dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Siapa cukup 9 kali? Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Astaghfirullah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha. Astaghfirullah. Istighfar semua. Baik. Katanya lagi, kemudian diucapkan di antara khutbah dan ditutup juga dengan doa itu. Tengah khutbah ditutupkan khutbah juga dengan istighfar, dan hendaklah menjadi majoriti, kebanyakan yang diucapkan sehingga selesai. Kebanyakan biar istighfar. Hendaklah juga menganjurkan hadirin untuk selalu bertaubat, taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, dalam ketika Allah Ta'ala nak bagi hujan kemarau yang panjang, pemimpin, sultan, raja, Perdana Menteri besar pakak turun semayang belaka. Lepas tu pakak suruh orang pakak taubat belaka, istighfar belaka. Tahu, kita tengok sebenarnya itu adalah nikmat sebenarnya. Sebenarnya itu adalah nikmat yang besar, walaupun kita tengok pada zahirnya adalah ujian kemarau yang panjang. Kerana pada hakikat nikmatnya adalah apabila hamba Allah Ta'ala kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, yang mana beliau menyebut bahawasanya mata fataha laka babal fahmi fil man'i, mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u 'ainal 'ata. Bila mana Allah Ta'ala telah membuka kepadamu pintu mufaham, kenapakah Allah Ta'ala tak bagi kepadamu mufaham, maka sebenarnya tidak bagi itu adalah hakikat pemberian.
Jadi Allah Ta'ala bagi kemarau sehingga kan habis orang pakat kembali kepada Allah. Pada hakikatnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bagi kemarau semakin jauh duk joget juga, semayang pun tak tahu mana pula. Hak tu sebenarnya adalah celaka kepada golongan-golongan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada perkara tersebut. Baik. Kemudian zikir ketika angin bertiup kuat. Ada belaka. Zikir ketika angin bertiup kuat. Ada orang dia jumpa buku-buku yang ditulis oleh orang-orang dulu, hak yang amalan pelik-pelik, dok tunjuk orang. Ni amalan ni dok tunjuk orang. Padahal kadang-kadang amalan tu mengarut je. Tu dah ayat caralah buku gitu. Ni hadis Rasulullah ni. Ada belaka. Ketika hujang benda nak baca, ketika hujang tak ada hujang benda nak baca, hujang lebat benda nak baca, ketika angin kuat benda nak baca, ketika petir benda nak baca, ketika guruh benda nak baca, ada belaka. Tinggal lagi baca redok je. Hak tu je tinggal lagi. Zikir ketika angin bertiup kuat. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila angin bertiup kuat, baginda mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Baik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya. Angin bertiup kuat, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang terdapat padanya, dan kebaikan apa yang dihembuskan bersamanya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatannya, kejahatan yang terdapat padanya, dan kejahatan apa yang dihembuskan bersamanya. Allah, kalau kita tengok doa-doa yang kita duk bincang sampai ke sekarang ni, kita dapat buat kesimpulan bahawasanya Rasulullah adalah seorang yang cukup rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah inginkan daripada setiap umat melakukan perkara yang sama, supaya dalam semua hal kita bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika senang, bergantung dengan Allah. Ketika susah, bergantung dengan Allah. Sehingga kan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Pelik sungguh, luar biasa sungguh urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua keadaan orang beriman baik belaka. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara itu tidak dapat pun kepada siapa pun melainkan kepada orang beriman sahaja. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia mendapat benda yang mengembirakan, maka dia bersyukur kepada Allah, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesusahan kepada dia, dia sabar, itu adalah lebih baik baginya. Semua keadaan orang beriman, dalam keadaan senang, susah, sakit, sehat, kaya, fakir, tak kira dah, sibuk, tak sibuk, tua ke muda ke, semua keadaan, kalau dia gantungkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sebenarnya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya, kadang-kadang ada sebahagian orang kita ni, ketika susah je kena Allah, ketika senang tak apa nak kena. Ketika susah dulu kok cakap lembut je, Allah tawadha dia. Lah ni senang kok, tepuk meja je, cakap akak dada je, nak rembah orang je. Baik, itu orang hak yang tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hak yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak menjadikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi kepada dia sebagai jambatan untuk dijauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dijadikan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia sebagai jambatan untuk semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rihu min rauhillah ta'ti birrahmati wa ta'ti bil'adzab fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha was'alullaha khairaha wasta'idu billahi min syarriha. Artinya,
angin ni termasuk dalam rauhillah, dalam nikmat, dalam rahmat Allah. Dia termasuk daripada rahmat Allah. Terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa azab. Angin kadang-kadang bawa rahmat, kadang-kadang membawa azab. Jika kamu menemui angin, maka janganlah mencacinya. Angin rahmat. Oh, tak ada angin duduk dalam rumah. Masa cetung. Dah warna pula mak masa cetung tu. Kipas dia nak buka. Kang tak ada angin gitu kan. Masa cetung. Angin kan rahmat. Oh, mari Allah sejuknya. Mari sejik ni. Contoh. Baik. Oh, tak ada angin. Allah. Panah. Baik. Angin kadang-kadang membawa rahmat. Kadang-kadang membawa azab. Jadi kata Rasulullah, maka jangan kamu mencaci angin. Jangan duduk maki angin. Mohonlah kepada Allah akan kebaikan angin dan berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan angin. Sabda baginda min rauhillah dengan huruf ra fathah, rauhillah, ra bagi datah. Para ulama mengatakan ertinya adalah termasuk dari rahmat Allah kepada para hamba-Nya. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ini, pada malam yang mulia ini ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawl wal amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.